Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang Islam untuk mentakzimkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar-syiar Allah adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah benda, ini adalah ciptaan, ini adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulia. Maka kita muliakan dia. Hati kita menaruh rasa hormat, rasa ketinggian perkara tersebut. Lalu perkara itulah menjadi suatu bentuk pentakziman kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita memuliakan batu Hajar Aswad, kita bukan sekadar memuliakan batu Hajar Aswad. Kita sebenarnya, dalam erti kata yang sebenarnya, kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah yang memuliakan batu Hajar Aswad. Kerana kita hidup di atas dunia ini, alam dunia adalah alam asbab dan alam yang kita terhijab daripada melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Alam yang mana kita tidak dapat lihat Allah dengan mata kasar kita. Kita tak dapat pandang Allah dengan mata kepala kita. Lalu bagaimana kita nak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang kita tak nampak dengan mata kasar kita? Bagaimana kita nak muliakan Allah, zat yang kita tidak dapat tengok dengan mata kepala kita? Padahal kita disuruh untuk mengagungkan Allah. Padahal kita diperintah untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita tak pernah berjumpa dengan Allah, kita tak pernah melihat Allah, lalu bagaimana kita nak memuliakan dia? Demikianlah rahsia di sebalik kefahaman, di sebalik ciptaan Allah, yang mana satu ciptaan Allah, Allah tinggikan kedudukannya, darjatnya. Lalu apabila kita memuliakan Kaabah, kita pandang Kaabah dengan penuh pemuliaan, takzim, rasa hormat, padahal dia sebuah bangunan yang berbentuk cube. Bangunan yang lain mungkin lebih indah dengan desainnya, dengan decorationnya dan sebagainya. Tetapi kenapa kita meletakkan kehormatan kepada Kaabah yang tidak kita letakkan kehormatan itu kepada mana-mana bangunan dan juga binaan di atas muka bumi ini? Kerana bertalinya Kaabah itu dengan pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya, terhadap bangunan Kaabah tersebut, terhadap binaan Kaabah. Lalu mata kepala kita yang melihat kepada Kaabah dengan suatu bentuk takzim, pada erti kata yang sebenarnya kita sedang mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada erti kata yang sebenarnya kita memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Hajar Aswad, betapa rindunya kita untuk mengucup batu Hajar Aswad. Betapa kita mencari peluang untuk mengucup batu Hajar Aswad. Kadang-kadang ada orang sanggup untuk bangun pukul 2-3 pagi daripada yang ada dalam hotel, sanggup turun, mana tahu pagi-pagi dapat kucup Hajar Aswad. Kadang-kadang dia datang pun masih penuh lagi waktu 2 pagi masih penuh, 3 pagi masih orang berpusu-pusu untuk kucup Hajar Aswad. Tapi kita tetap mencari peluang, bukan? Kita tetap mencari kesempatan bila kita dapat mengucup batu Hajar Aswad tersebut. Ya, batu adalah makhluk, batu adalah batu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi batu ini bukan batu yang biasa, batu yang dimuliakan Allah. Di sini kita perlu pandang dengan mata hati kita, sehingga kerinduan kita kepada batu Hajar Aswad itu, kita ingin muliakan dia. Sebenarnya itulah kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita muliakan apa saja yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita memuliakan Allah dan kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang muliakan Rasulullah, bermakna dia muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seseorang yang tawaf, apabila dia tidak berkesempatan untuk mengucup batu Hajar Aswad, maka kita lambai. Dan kita lambai tersebut bukan kepada orang yang berada di situ. Kita lambai bukan kepada polis Arab Saudi yang berjaga di tepi batu Hajarat tersebut. Wallahi, kita lambai kepada batu tersebut sebagai satu bentuk takzim kita kepada batu itu. Lalu dengan takzim itulah sebenarnya takzim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah kita kiaskan dengan segala perkara yang telah ditakzimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap pemuliaan dan takzim yang kita letakkan, yang kita berikan kepada makhluk yang dimuliakan Allah, itu sebenarnya pemuliaan dan takzim kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.